bab yang baru berkaitan dengan sudut dan tangent bagi bulatan. Kalau masa tingkatan 2 kita dah belajar tentang bulatan, betul tak? Betul. Okey, masa tingkatan 2 awak belajar dalam bulatan awal-awal tu pasal sifat-sifat perentas je. Okey, kali ni dia lebih mendalam lah berkaitan sudut dan tangent bagi bulatan. Okey, so apa yang awak akan pelajari dalam bab ni, kita ada 4 subtopik. Yang pertama, sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. Okey, kemudian sisi empat kitaran, tangent kepada bulatan, sudut dan tangent bagi bulatan. So hari ni kita akan cover yang 6.1, itu pun tak semua. Tengoklah kalau sempat kan kita cover semua, tapi rasanya takut tak sempat lah sebab dia ada 4, tak salah saya. Kita akan cover 2 sahaja. Okey, tengoklah macam mana kejap lagi. Kalau sempat kita cover lah semua. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau saya buat macam ni je kecil sangat tak kat awak? Kau boleh zoom. Boleh zoom tapi susah lah asyik nak kena zoom je. Tak apalah. Saya besarkan je lah. Okey, sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. So kenal lagi tak lilitan tu apa? Lilitan perimeter bulatan. Lilitan ialah perimeter bulatan. Sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. Tu tahu tak? Lengkok tu atau lengkok tu apa? Lilitan yang sikit ataupun besar. Okey, lengkok tu bukan lilitan yang sikit atau besar. Dia adalah sebahagian daripada lilitan lah. Macam tu lah. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Okey, so dikata kat sini bulatan merupakan suatu bentuk dua dimensi yang unik. Hal ini kerana bilangan sisi bulatan adalah tidak terhingga. Okey, keistimewaan dan keunikan bentuk bulatan membolehkan objek yang berbentuk bulat seperti roda bergerak dengan mudah. Okey. So, ni kita imbas balik lah. Ini apa yang awak dah belajar masa tingkatan 2, bahagian-bahagian dalam bulatan. Okey, apa beza perentas dengan diameter? Bagaimana awak nak membezakan perentas dengan diameter? Diameter tengah-tengah. Diameter Diameter sentuh pusat bulatan. Okey, betul. Diameter dengan perentas, kalau ikutkan diameter dengan perentas, dia memang menghubungkan dua titik pada lilitan bulatan. Let's say lah, saya kata ni AB, ini PQ, dua titik pada lilitan. Tetapi beza perentas dengan diameter wajib melalui pusat bulatan. Okey, perentas dia tak kisah. Dia boleh je lalu dalam bahagian bulatan asalkan tidak melalui pusat. Okey, seterusnya yang di tengah-tengah ni namanya adalah pusat bulatan. Ini adalah jejari. Okey, jejari adalah garis lurus daripada pusat kepada lilitan. Kemudian ini keseluruhan bulatan ni adalah lilitan lah. Seterusnya, apa beza lengkok meja dengan sektor meja? Lengkok. Lengkok meja besar. Lengkok meja dia besar. Kalau sektor meja? Sektor meja dia punya luas besar. Punya ruang tu besar. Okey, lengkok meja adalah sebahagian lilitan yang besar. Okey. Kalau sektor meja dia adalah bahagian dalam. Dia adalah luas kawasan yang dicangkum oleh dua jejari dengan satu lengkok. Okey, sektor ni dia mesti dicangkum oleh dua jejari dengan satu lengkok. Kalau lengkok dia adalah lengkok meja, maksudnya dia akan jadi sektor meja lah. Okey, sama juga sektor minor dan juga lengkok minor. Ada satu lagi tembereng. Ingat tak perkataan tembereng? Ingat. Tembereng tu apa? Dia macam perentas tapi yang ruang dia. Perentas tapi yang? Kan perentas kan ada yang besar ada sikit kan kiri kanan gitu. Itulah. Tapi Okey, tembereng ni dia macam sektor tau. Cuma tembereng ni dia adalah kawasan. Dia mesti luas juga. Luas kawasan yang dicangkum oleh satu perentas dan juga satu lengkok. Okey, dia adalah kawasan ataupun luas di dalam.
Sama juga sektor. Sektor pun adalah luas di dalam. Beza sektor, sektor disangkum oleh 2 jejari, 1 lengkok. Tapi kalau term bearing, dia disangkum oleh 1 perentas dan juga 1 lengkok. Term bearing pun sama, dia ada term bearing minor dan juga term bearing major lah. Kalau yang kecil ni, yang saya lorekkan ni adalah term bearing minor. Okey, yang major ni adalah selebihnya lah yang ni, yang besar ni. Okey. So kita tengok kat sini sudut-sudut yang terbentuk dalam bulatan juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Okey, sudut-sudut yang terbentuk dalam bulatan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Okey, Raja 1 menunjukkan 2 perentas. So tengok pada Raja 1 saya ada 2 perentas, perentas PQ dan juga QR. Okey, kedua-dua perentas ni bertemu pada titik Q pada lilitan bulatan. Okey, ini perentas PQ, ini perentas QR bertemu di titik Q pada lilitan bulatan. Okey, sudut PQR ialah sudut pada lilitan. So, awak kena faham kalau sudut tu duduknya dekat dengan titik pada lilitan, maka dia adalah sudut pada lilitan bulatan yang disangkum oleh lengkok PR. Okey, sudut ni disangkum oleh lengkok PR. Okey. Seterusnya, dalam rajah 2, sudut PQS. Ni rajah 2 ni sudut PQS. Sudut di sinilah. Yang pink ni. Okey, dan sudut PRS. PRS sama juga yang pink ni. Okey, ialah sudut-sudut pada lilitan. Pada lilitan yang disangkum oleh lengkok major. Maksudnya ini lengkok dia yang besar. Lengkok major PS. Okey, seterusnya dikatakan sudut QPR. QPR. Okey, sudutnya pada P. Ingat kalau misal kata dia bagi dalam bentuk begini, nak tahu kat mana kedudukan sudut, ambil huruf yang di tengah-tengah. Okey, so kat P lah kedudukan sudutnya. So, dia kata sudut P dan juga sudut S. Okey, ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok minor RQ. Okey, tengok ini lengkok dia. Okey, ni bukan sektor Kalau sektor mesti daripada pusat bulatan. Tapi sekarang ni dia melibatkan lengkok dan terus kepada perentas. 2 perentas. Kalau sektor dia melibatkan 2 jejari. Sekarang ni kita nak sudut yang melibatkan kepada 2 perentas. Maksudnya sudut tu terletak pada lilitan bulatan. Okey, so tengok ini adalah contohlah untuk sudut QPR. Lengkoknya di sini. Okey, inilah dia punya perentas dia. Oh. Okey, sudutnya di sini. Alright, so ini yang saya nak awak buat. Sekarang ni awak sediakan kertas A4 awak sebab kita nak tengok ciri-ciri sudut pada lilitan bulatan. Okey, apa yang saya nak awak lakukan, pertama sekali awak buat satu bulatan berjejari 5 cm. Tahu tak macam mana nak buat bulatan jejari 5 cm? Tahu. Macam mana? Kira. Buat. Kira? Kita kena kira ke? Panjangkan jangka lukis ke? Kita ukur awak punya jangka lukis, buka jangka lukis awak dan ukur pakai pembaris sepanjang 5 cm dan buat satu bulatan. Terus buat awak terus buat. Okey, maksudnya buat satu bulatan berjejari 5 cm. Dah? Dah. Make sure cepat-cepat sikit. Kemudian awak lukis satu perentas PQ. Kat mana-mana pun tak apa. Ikut awak perentas PQ. Tak semestinya ikut dalam buku ni. Okey, buat je kat mana-mana. Kat sini pun boleh PQ. Buat satu perentas dan label sebagai PQ. Dah? Dah belum?
Dah. Okey, sekarang ni apa yang saya nak awak letak protektor awak pada Q dan buat sudut 30 dalam bulatan. Letak protektor, maksudnya pusat protektor tu letak pada Q, cari sudut 30 dan buat garisan. Kita nak bentukkan satu lagi perentas. Dengan sudut 30. Dah semalam kan dah suruh siapkan protektor. Kalau tak ada macam mana? Awak buat je sudut 60. Siapa yang tak ada protektor buat guna sudut 60. Tahu tak macam mana buat sudut 60? Tak. Aduh. Jujur. Sudut 60 tu awak buka je besar berapa pun, jangka awak jangan besar sangat lah. And then awak buat macam ni. Daripada sini nanti letak jangka lukis awak besar yang sama, tandakan. Nanti buat sudut 60. Tapi nanti susah awak nak ukur. Kalau tak ada protektor susah juga awak nak ukur nanti. Kalau sudut 60, daripada titik Q ni awak buka je lebar berapa pun. Jangan terlalu besar, janganlah terlalu kecil. Okey, buat satu lengkok yang bersilang dekat garis PQ tu. Okey, maksudnya awak buat garisan macam ni. Contohlah. Okey, so daripada sini jangan ubah awak punya jangka lukis, awak tandakan. So, sinilah sudut 60 dia. Contoh Cikgu letak protektor dekat Q kan? Yes. Dah dapat sudut 30 belum? Yang ada protektor pakai sudut 30. Nak pakai sudut 40 pun boleh, sudut 25 pun tak apa. Ikutlah janji sudut tirus. Okey, so bila awak dah dapat sudut 30 tu, buat satu lagi perentas pada sudut 30 tu. Jadikan satu perentas QR. Dah. Dah? Dah. Okey, kalau dah, pada bulatan yang sama, awak letak je kat mana-mana titik ST. Okey, awak nak letak kat sini titik S, kat sini titik T pun tak apa. Kat mana-mana saja S dan T. Lepas awak dah buat titik S dan T tu, apa yang perlu awak lakukan? Okey, ambil pembaris. Daripada titik P ni tadi, sebab kita nak pakai lengkok yang sama, kita nak pakai lengkok PR. Okey, daripada titik P buat perentas PS. Kemudian buat perentas SR. Pakai pembaris sahaja. Sama juga untuk T, buat perentas PT, kemudian perentas PR. Ikut dua titik tu kat mana-mana pun tak kisah, suka hati awak. Janji perentas awak mesti bermula daripada P dengan R. Boleh? Buat sekali ke? Yang R? Buat sekali? Sama-sama. Dekat mana-mana? R kenapa dekat mana-mana? Kan saya kata sambungkan. Maksudnya awak dah letak garis titik S tu, awak buat titik S, awak gariskan daripada P kepada S, S kepada R. Okey, buat satu lagi titik, contoh titik T, buat garisan daripada PT
Lepas tu T kepada R. Cikgu, dia memang tak sama yang nanti. Apa yang tak sama tu? Dia bersegi 3 tu. Tak sama. Dia bukan segitiga. Okey, okey. Dia akan depends kepada titik mana. Kalau awak nak letak titik S tu dekat sini, so depends lah dia, bentuk dia akan jadi beginilah. Okey, dah. Dah. Okey, sekarang ni awak dah ada 3 lah macam ni kan, macam segitiga ni awak kata kan. Okey, sekarang ni kita dah ada sudut PQR. Saya nak awak ambil protektor, awak ukur sudut S dan sudut T. Dapat berapa? Wow. Kenapa tu? 30. 30. Sudut S 30 darjah, sudut T 30 juga. 30 juga. So, apakah yang boleh anda nyatakan tentang sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok PR? Apa yang boleh awak katakan tentang sudut-sudut ni? Sudut dia sama. Sudut dia sama. Sudut dia sama. Maksudnya, okey, kalau dalam saya kata sudut tu dicangkum oleh lengkok yang sama panjang, maka nilai sudutnya adalah Sama. sama. So terbukti, betul tak? Sebab untuk S dengan T awak tak pakai protektor, awak hanya pakai lengkok yang sama sahaja. So bila awak guna protektor, awak dapati dia punya luas sudut dia ataupun saiz sudutnya adalah sama besar. So sifat dia, ciri dia sudut pada lilitan ni apa yang awak kena tahu? Yang pertama sekali ciri dia, okey, apabila dia dicangkum oleh lengkok yang sama, okey, sama besar ataupun sama panjang, sudut pada lilitan dia akan jadi sama besar. Okey, nampak? Sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan, mesti pada lilitan saja Dia bukan, kalau misal katalah contohlah tiba-tiba dia buat satu garisan di sini daripada pusat, walaupun dia guna lengkok PQ, adakah dia sama besar? Sama besar. Adakah sudut dekat sini sama besar dengan RST? Tak. Tak sama. So awak kena faham untuk yang pertama sekali, sudut-sudut pada lilitan bulatan sahaja, okey, yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Okey, tu sifat yang pertama lah. Okey, so kita tengok di sini, adakah sudut ADB sama dengan sudut ACB? Sudut potong pula B saya. ADB sama tak dengan ACD? Tidak. Sama. Tak. Kenapa tak sama? Tak sama bulatan. Sebab dia tak kena lilitan. Sebab D ni tak menyentuh lilitan. Okey, yang ni pun sama kan? Yang ni pun D ni tak menyentuh lilitan. Maka sudut ADB tak sama dengan sudut ACB. Faham? Faham tak? Faham, cikgu. Okey, baik. Okey, so uji minda 6.1, hitungkan nilai Z. 35. Z ni berapa? 35. 35. Okey, sebab dia dicangkum oleh lengkok yang ni. So maksudnya bila awak tengok gambar rajah dalam bulatan ni, awak kena tengok lengkok. Tengok lengkok dulu. Kalau dia datang daripada lengkok yang sama, okey, dia punya nilai adalah sama besar. Sama juga kat sini nilainya adalah 25. 25 sebab datang daripada lengkok di sini. Cari lengkok dia dulu. Okey, so yang ni samalah 25. Senang kan? Okey, tengok yang ni pula. Dalam rajah di sebelah, perentas QW sama dengan RW. QW.
sama dengan RW. Okey, diberi bahawa sudut QWR kat sini sudutnya adalah 40 dengan WRT. Okey, sudutnya 35. Tentukan nilai sudut QSR. Siapa nak jawab? QSR. Ukur je dah. Tak boleh. Sebut je. Bukan, ukur je tak boleh. Tak boleh pakai protektor. Awak kena tahu sifat dia. QSR. Cikgu. Macam 40 je. 40 lah. Macam 40. Okay, so bila dia gambar ni banyak-banyak serabut-serabut macam ni, first kali awak kena tengok dulu lengkok. Dia dah bagi maklumat kat sini 40, tengok lengkok apa dia pakai. Okay, untuk sudut W ni lengkoknya daripada mana ke mana? QR. QR, okay. So lengkok QR, tengok pula untuk nilai sudut S. Adakah dia datang daripada QR? Yup. Ya, maka sudutnya adalah 40 darjah. Okey, sudut WQT. WQT. Sudut di sini. Oh. Okey. Berapa sudut dia? 35. Danish. Danish. Danish Ciros. Danish. WQT. Oh. Berapa tu? Saya dapat. Tak dapat? Dapat. Berapa? 35. 35 darjah. Nampak tengok WQT dia dicengkong oleh lengkok WT ni lah. So maklumat apa yang dia bagi? Dia dah bagi maklumat WRT. Sama juga dia akan pakai lengkok WT. Sudut sini 35, maka sini pun adalah 35 darjah. Seterusnya WRQ. Siapa yang mau masuk ni? Khan Muhammad. WRQ. 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 40. 40, are you sure? WRQ ni dia lengkok QW tau. Ni QRW ni dia lengkok dia yang ni. Oh, okey. Jangan salah tengok. Dia bagi maklumat ni. Kena pakai ni. Tidak, takkan dia bagi. QW sama dengan RW. Apa yang awak faham tentang kenapa dia bagi QW sama dengan RW? Dia segitiga sama kaki. Yes, dia adalah segitiga sama kaki. Sini kaki dia. Dia dah bagi kat sini 40. 70 saya lah. sudut di sini. 60. 60? 70. 70. Betul 70? 70. Sebab satu segitiga kan sudut 180. Ni kaki dia kat sini tau. Ni kaki yang pertama, ini kaki yang kedua. Kaki yang pertama namanya adalah WRQ. Kaki yang kedua adalah WQR. Okay, so disebabkan dia adalah segitiga sama kaki, maka bila dia dah bagi kat sini 40, 180 tolak 40 dapat 140 bahagi 2. Dapat 70 darjah. Okey, seterusnya QRT. Sudut QRT. Tambah je lah tadi. Tambah 30 tambah sahaja. 35. Betul. Okey, sebab QRT, sudut R ni yang besar-besar ni kepada T tu.
Tambah lagi. Kita tambah lagi 35 dekat sini. So dia akan jadi 105 darjah lah. 70 tambah dengan 35 dapat 105 darjah. Okay, boleh? Boleh. Alright. So sekarang ni kita tengok pula dia kata adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar dan adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan lengkok yang dicangkum. Okey, ni tadi kita dah buat sebenarnya benda yang sama juga. Kita dah tahu bahawa sudut-sudut pada lilitan akan sama jika lengkoknya sama. Okey, sekarang ni kita nak buat yang kedua. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkok yang dicangkum? Okey, sekarang ni kertas A4 awak tadi buat satu lagi bulatan dengan jejari 5 cm. 5 cm. Buat yang baru jejari 5 cm, buat satu bulatan. Dah. Dah. Duduk. Dah. Dah. Okey, kalau dah yang panjang 5 cm tu jangan ubah. Letak je jarum awak tu, jarum jangka lukis tu dekat mana-mana titik pada lilitan. Okey, yang pensel tu buat satu lengkok pada lilitan. Kemudian sama juga, daripada sini buat lagi lengkok yang 5 cm tu. Daripada sini buat lagi. Sampai dapat, cukuplah tanda ni sampai habis. Sampai jumpa balik dekat titik jarum yang awak letak tu. Dah. Belum. Ibu habis kelas tutup ya. Dah? Dah, cikgu. Okey, dah. Kalau dah, okey, kita buat awak buat contohlah awak label lah semua lengkok awak tu A, B. Sekejap, awak nak label macam ni lagi senang. Okey, awak pilih mana dua titik. Contohlah kalau kat sini awak pilih sini A, sini B. Okey, so dekat sini awak pilih sebagai M, N. Contohlah. Selang satu bang, selang satu. Kan kau susah pun. Sekejap. Sini. M, N. Okey, sebab saya nak dia jadi macam ni. Sini lengkok AB akan bertemu di C. C tu kat sinilah. Okey, so sini C. So lengkok MN ni dia akan bertemu di sini. Dekat O. Dia lukis dia line-line tu. Lukislah. Sebab nanti saya nak awak ukur sudut yang ni dengan sudut yang ni. Yang C tu dekat mana tu? Terpulang kat awak. Kalau misal kata kan sini kita ada berapa? 6 kan? Contohlah sini 2, 3, 4, 5, 6.
Kalau awak buat AB dekat sini, so C tu yang bertentang kat dia lah. Supaya dia jadi macam ni. Okay, so sini MN yang tentang kat dia jadi O. So kalau awak dah siap sampai sini, saya nak awak ukur sudut O dan juga sudut C. Tanya ni tak faham. Ha? Cikgu punya lain daripada darjah 4 Cikgu, tu. C tu macam dia buat sendiri. C buat sendiri? Yelah. Bukan, dia macam ni. Okey, kan bulatan awak, tadi kan awak dah buat 6 tanda tu kan, 6 lengkok tu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? Bila dah kat sini, awak label lah kat mana-mana yang awak nak sebagai A dan B untuk lengkok dia. Okay. Okay, so bila AB tu awak buat kat sini, C awak tu awak letaklah kat sini. Sini. Kalau awak letak kat sini pun boleh, terpulang kat mana awak nak letak. Okay, kalau nak letak kat sini boleh, nak letak kat sini pun boleh. Dia masih dekat dot tu ke cikgu? Dia mesti dekat dot tu lah. Okay. Dia mesti dekat dot tu. Okay, let's say lah saya kata saya letak di sini. Okay. Awak pun ambil pembaris awak, buatlah perentas AC dengan CB. Lepas tu pilih lagi satu titik, lagi yang satu lagi set tu, buatlah M, N. So sini O. Huruf ni nak pakai apa-apa pun tak kisah, dia pakai PQR pun boleh. Okay, so buat perentas MO dengan ON. Bila dah siap macam ni, so saya nak awak ukur sudut C dan juga sudut O. Sama. Sama. Kenapa dia sama? Sebab dia punya lengkok kot. Okay. Bila awak buat tanda-tanda yang macam ni, okay, awak pakai jangka lukis awak dengan saiz yang sama, sebenarnya jaraknya adalah sama lengkok dia. Okay. So, bila lengkok tu sama panjang, okay, kalau tadi kita guna lengkok yang sama. Sekarang ni, kita guna lengkok yang berbeza tapi sama panjang. Faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Tadi awak lukis tu, awak guna lengkok yang sama. Okay, maksudnya daripada lengkok PR ni tadi, contohlah kat sini P, kat sini R. So, awak pakai lengkok yang sama untuk beberapa titik. Hilang pula. Okay, so kita katakan kat sini sudut dia semua sama. Sekarang ni kita pakai lengkok lain-lain. Saya pakai lengkok AB dengan lengkok MN. Tapi disebabkan lengkok AB dengan MN ni adalah sama panjang, maka sudut yang terhasil di O dan juga C adalah sama besar. Sekarang ni kita nak tengok pula apa pula kaitannya kalau kita nak tengok adakah kalau panjang lengkok tu kita panjangkan berkadaran tak dengan saiz sudut dia. Okey. So apa yang perlu awak lakukan sekarang? Saya nak awak lukis satu lagi bulatan berjejari 5 cm. Buat lagi step yang tadi tu, tandakan 6 tu tadi. Dah. Belum. Buat satu lagi bulatan jejari 5 cm. So awak buat lagi lengkok tu yang 6 kali tu.
Amboi. Siapa suruh tak telefon ni? Mandi. Tutup kan? Tutup. Duduk Izzah. Duduk betul-betul. Cikgu 5 cm. 5 cm. Okay, dah. Dah. Okey, sekarang ni kita nak buat kelainan sikit. Kalau tadi kita ambil AB tu sebelah-sebelah je kan. Nah, sekarang ni saya nak awak ambil A. Langkau satu tanda ni letak B di sini. Okey, kemudian C letak sini. So kita buat dia punya perentas AC CB. Dah? Okey, kemudian satu lagi daripada B ni, okey, awak buat garisan ke sini. Maksudnya, let's say saya kata kat sini adalah titik D. Okey, B kepada D, D kepada sini, E. Cikgu, tangent tu apa benda cikgu? Tangent tu apa benda? Tangent tu nanti dulu. Lambat lagi tangent tu. Bukan yang yang tajuk sebelum ni kan ada gerak kan? Yang mana? Itu lain. Itu trigo. Itu tangent untuk pengiraan sudut. Yang ni tangent ni dia adalah garis lurus pada bulatan. Oh. Tak ada yang tangent untuk sebelum ni saya kurang faham. Tan tu. Tangent. Tangent yang mana? Yang saya tahu trigo tu lah. Sin tan cos. Sekejap. Saya tengok balik. Okey, ni dah sudah dah. Kalau dah sudah, saya nak awak ukur sudut D dan sudut. Kira apa cikgu? Tak dengar you. Cikgu lag cikgu. Type. Tak dengar you. Cikgu lag. Golek teruk. Cikgu lag tu, tak dengar. Cikgu sekat-sekat. Hello. Wan belanja dia kau Pak Wan. Sorry. Time. Dah ke belum? Dah cikgu. Cikgu end stream cikgu. Cikgu dengar Cikgu suara nak saya. ukur sudut apa? Dah saya dengar je suara korang. Korang yang tak dengar saya punya suara kan? Dah cikgu, dah dengar. Sekarang dengar dah? Dah. Dengar. Tadi ada orang call. So dia putus kejap. Oh. Sian. Okay, so bang, macam mana sudut dapat apa? Apa yang boleh awak simpulkan? Tak cikgu end stream cikgu. Cikgu action you. Oh ya ke? Cikgu. Oh dia macam tu kan? Kejap. Dia lag tu putus. Dah. Okay. So, awak dapat sudut berapa? Sudut D dengan sudut C. Tak tahu. Yelah tu yang tak ada protector. Yang ada protector ni.
Tak tahu. Pakailah protector. C yang D tu 30, C 60. C60. Okey. So kawan awak dapat sudut D30, sudut C60. Apa yang boleh awak simpulkan? Tak Dia tahu. 2 kali ganda ke? Dia tak Ya. pakai yang tu sama. Kali ganda. Kalau awak tengok ni panjang lengkok ni, nampak tak saya skip satu? Maksudnya lengkok AB ni dia adalah 2 kali ganda daripada asal. Maksudnya dia adalah 2 kali ganda daripada BE. BE ni satu je kan? Okey, so kalau BE tu 30, kalau panjang lengkok tu adalah 2 kali ganda daripada BE, automatik sudut 30 ni pun dia akan jadi 2 kali ganda, adalah 60 darjah. Okey, ini adalah sifat yang kedua yang awak kena tahu sudut pada lilitan. Kalaulah panjang lengkok tu berkadaran, panjang lengkok tu dia adalah 2 kali ganda ataupun berapa kali ganda lebih besar daripada yang diberi, maka sudutnya pun akan ikut berkadaran dengan panjang lengkok. Okey, faham Tengok kat sini, dia kata apa? Yang ni kita dah tahulah yang ni. Saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Tengok Kalau SU ni adalah Y, panjangnya adalah YCM, sudutnya adalah X. Tapi kalau untuk panjang lengkok PR yang terdiri daripada 3Y, maka sudutnya akan jadi 3X. Sebab panjang lengkok dia dah bertambah 3 kali ganda. Maka saiz sudutnya adalah 3 kali ganda juga lebih besar. Okey, boleh Boleh. So tengok kat sini. Raja di sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkok PR sama dengan QS. Dia dah bagi panjang lengkok PR sama dengan QS. Tentukan nilai X. Nilai X berapa? 40. 40. Sebab datangnya daripada lengkok yang sama besar. Dia dah mention dah kat sini. PR sama dengan QS. Maka X kat sini pun adalah 40 darjah. Senang. Okey, berdasarkan raja di sebelah, tentukan nilai X. Cepat. Songat je ni. Berapa? 25. 75. 75. 50 ke 75? 75. 75 sebab dia bertambah 3 kali ganda. Daripada 2 jadi 6. Okey, so dia bertambah 3 kali ganda saiz, maka dekat sini 25 darab 3 dapat 75 darjah. Okey, seterusnya diberi panjang lengkok minor PS ialah 2 kali ganda lengkok QR. Panjang lengkok minor PS. Okey, mana satu panjang lengkok minor? Lalu dekat QR ke lalu dekat T? QR. Okey, lalu dekat QR. Minor. Bila dia mesti mention lengkok minor ke major yang dia akan pakai sebab kita nak tengok perentas yang disangkum oleh lengkok tersebut kan. So bila dia kata diberi panjang lengkok minor PS, so minornya adalah di sini. Okey, adalah 2 kali ganda panjang lengkok QR. Okey, panjang lengkok PS adalah 2 kali ganda panjang lengkok QR. Tentukan nilai X. X. Sekejap. Calculator. Baik. 96. 96? Takkanlah, tak logik kot. Ni sudut kot. Kau ni 42. sikit, 42. 42. Macam mana awak dapat? 48 tambah 48. Lepas tu Okey. 180 tolak 96. Okey, dapat bagi. Lepas tu awak bahagi 2. 180 tolak apa? 96 dapat berapa? 40, dapat 84 Dapat 84. Okey, maksudnya yang hijau ni semua 84. Tapi sebab dikatakan, kita tengok kalau PS, okey, ini PS punya. Okey, PS yang ni dia punya perentas dia. So
So maksudnya yang hijau ni adalah PS punya lengkok PS punya sudut. Dia dah bagi nilainya adalah 84. Bila kira tadi nilainya adalah 84. So bila dia bagi tahu bahawa lengkok QR ni adalah separuh daripada panjang lengkok PS, maka X yang ni akan kita bahagi dengan 2. So, X sama dengan 84 bahagi 2. Dapatlah 42 darjah. Siapa yang tak faham? Faham ke tak faham? Faham Azra'i faham tak? Faham cikgu. Sikit. Faham sikit-sikit. Yang lain? Saya tak nampak ni siapa yang masuk. Mikdad faham tak Mikdad? Mikdad. Ratu tu kurang. Apa dia? Ha? Kurang. Kurang faham. Awak tak faham cara dapat 42 ke? Tak faham cara dapat 84? 84. 84 tu tak tahu macam mana dapat. Okey, awak tengok kat sini. Kenapa dapat 84? Okey, dia bagi kat sini 48. Lepas tu dia buat tanda 2 ni. Maksudnya sebenarnya yang ni adalah 1 segitiga sama kaki. Alamak, nak responding lah pula. Okey, ini adalah 1 segitiga sama kaki. Kalau kat sini kaki dia 48, sini kaki dia akan jadi 48 juga. Okey, bila kaki ni dua-dua dah ada, kita nak cari sudut di sini. Kita tahu bahawa jumlah sudut pedalaman satu segitiga kan 180. So kita buatlah 180 tolak 48 tolak 48. Awak dapatlah 84. Oh, okey. Okay, sebab tu bila awak tengok dalam bulatan awak kena kenal ada bentuk apa, segitiga sama kaki ke, segitiga sama sisi boleh, segitiga sama sisi jarang lah. Sama kaki sama ada dia boleh guna perentas ataupun dia boleh guna jejari. Ni pun boleh jadi juga, ni nanti kita tengok. Baik. Okay, selalunya kalau yang melibatkan jejari, dia tak akan bagi tanda macam ni. Awak kena tahu sendiri bahawa segitiga ni adalah segitiga sama kaki sebab dia melibatkan jejari. Okey, maksudnya sini sama panjang sebab dua-dua ni adalah jejari. Kalau perentas dia kena bagi tahu. Kalau dia melibatkan jejari, dia tak payah bagi tahu pun, awak memang kena tahu bahawa ini adalah segitiga sama kaki. Okey, boleh? Alright, so kalau boleh Yang 42 tadi tu 42 datang daripada mana? Yang kita dapat 84 tu adalah sudut PPS, sudut yang besar ni, PPS. Dia nak sudut X sahaja. Okey, kalau awak tengok sudut X ni dicangkum oleh lengkok QR. Okey, ni sudut X ni dicangkum oleh lengkok QR. Okey, kalau sudut T ni dia dicangkum oleh lengkok T ni dia dicangkum oleh lengkok PS. Lengkok mana PS ni tadi? Okey, so disebabkan dia kata panjang lengkok PS ialah 2 kali ganda lengkok QR. So tadi kan kita dah tahu berkadaran. Okey, kalau PS tu adalah 2 kali ganda daripada QR. Kalau dia punya sudutnya 84, X tu bahagilah 2. Faham tak? Dia macam ni lah, maksudnya dia macam ni. Ni tadi lengkok PS. Ni PS punya. Sudut pada T. Ni 84.
Okey, satu lagi saya ada lengkok QR. Sudut pada T juga. Okey, contohlah, let's say lah kat sini adalah 10 cm. Okey, QR adalah 5 cm. So, boleh tak saya cari sudut T kat sini? X kat sini. Bagi dua kan? Bagi dua lah. okey. Dari 10 jadi 5. Maksudnya 84 tu jadilah 42. Kena fahamkan ayat yang ni. Okey, kena fahamkan ayat dia. Awak kena tengok lengkok dia. Awak kena tengok sudut dia dekat mana. Boleh? Boleh. Boleh. So, ada apa-apa lagi pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada dah. Tak ada Kalau suruh buat ni, boleh terus buat lah ni. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Bolehnya. Balik. Ada Tak ada protector, tak ada. Kita bab ni tak ada pun guna protector. Cuma tadi saya suruh pakai protector untuk menentusahkan apa yang dicakapkan tu betul lah. Maksudnya kalau saya cakap semata-mata okey bila panjang lengkok dia sama besar, sudut dia sama besar. Awak pun kata ya cikgu ni. So saya pun suruhlah lukis. Ada masa kan kita lukis lah. Okey, kita tengok sekejap. 12. Sekejap ni. Ada masa sikit kita tengok yang ni lah. Okey, kita tengok jap 6.1b ni. Saya nak besar ni. Okey, tengok 6.1b. Berdasarkan raja-raja di bawah, hitung nilai X. Okey, kat sini 4 cm, 4 cm. So, nilai X 40. 40. Okey, kat sini tengok 8 cm, sini 4 cm. Nilai X adalah 10. 10. 30. Surat berapa cikgu? 30 cikgu. 30. Okay, awak tak nampak ke saya punya skrin? Nampak? Habis tu? Tengok tak boleh. Hanya muka surat tengok pula tak? kan? Nak tengok kat muka sekejap. Boleh. Tengoklah. Muka surat 137. Okey. Kotlah tak nampak, saya besarkan lagi. Okey, soalan C. Dekat sini X 25 darjah. Kat sini 25 darjah 3.6. So nilai X adalah 3.6. 3.6 juga. Okey, kat sini 5.228. Kat sini 56. Nilai X adalah 10.4. 10.4. Okey, sebab 2 kali ganda. Alright, seterusnya. Dia kata raja di sebelah menunjukkan suatu bulatan. Okey, bila saya dah tarik ni tak jadi bulat dah. Diberi bahawa panjang lengkok RS. Okey, panjang lengkok RS adalah sama dengan 2 kali ganda QR. So maksudnya kalau misalnya awak tak faham, awak gunakanlah anon. Contohlah, kalau sini X, sini 2X. Nak senang nampak lah. Okey, maksudnya kalau QR tu adalah X, ini adalah 2X. Kemudian dia kata sudut QPR adalah 35 darjah. Dan PSQ sudutnya adalah 45. Tentukan sudut SPR. 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 Sekejap. Macam mana? Macam mana?
80 cikgu. Tak. Macam mana kau dapat 80? SPR. SPR ni dia cangkum lengkok mana? 45 juga ke cikgu? Bukan. Kalau 45 lengkok mana dia pakai? Lengkok PQ. PQ. Kan? Lengkok PQ. Tapi dia tak mention pun lengkok PQ sama dengan SR. Macam mana awak boleh kata dia 45? Okay, betul. 55. 55 salah. 35. 35 salah. Dia mention sini X, sini 2X. Oh. Oh, 70. 70 lah. Okay. How? Macam mana? Sebab lengkok QR 35. Okay. Kalau Mana cikgu dapat 35? Ni? Macam mana cikgu? QPR kan dia dah bagi 35. Lengkok QR okay. ni. Okay. Lepas tu dia nak SPR kan. SPR pakai lengkok SR, betul? Ya, okay. Betul lah lengkok cikgu. SR kan 2 kali ganda daripada QR. So kalau sini 35, maksudnya yang kat sini 70. So kat sini 70. Aduh, blur. Sebab tu awak bila gambar dah bercampur-campur macam ni awak kena tengok. Pertama yang paling penting mesti cari lengkok dulu. Lengkok apa yang dia pakai? Lengkok mana yang sama? Lengkok mana yang 2 kali ganda? Mana yang pendek? Mana panjang? Awak kena tengok lengkok dulu. Baru senang nak tengok sudut dia. Okay, SRP. 65. 35. Berapa? 65. 65? Saya dapat 65. Tak tahu cikgu. 65 dia 70 tambah apa? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Tak boleh, 45 tu tak full. 45 tak full. Sini kau tak ada lagi ni. Sekejap. Tapi boleh cari kan? Boleh. 35 kan? Sebab datang pada lengkok yang sama QR. 35 lah juga kat sini. Ni bang, ni QR. Aku tak tahu dah nak pakai pen kalau apa ni. 100 tu. Tak kalah 100. Mana pen lah? Tak ada pula. R tu 30 cikgu. R30. 70 ni 45 campur 35 berapa? 80, 87, 100. Ni 30 lah. Siapa yang tak nampak, pen ni dah tak boleh tukar colour pula. Okay, so awak tengok kat sini, kita ada QPR dengan sudut 35. Sekarang ni lengkok QR, dia ada lagi satu perentas tau, set perentas yang lain kat sini. So maksudnya kalau tadi yang ni 35 guna lengkok QR, yang ni pun samalah 35 juga. Okay, so sudut kat sini 35. Sekarang ni kita nak cari sudut R. Kalau sudut R ni datang daripada lengkok PS, tapi kita tak ada maklumat tentang lengkok PS ni. Lainlah kalau dia kata lengkok PS ni sama dengan QR. Bolehlah kita terus cari ni 35. Tapi dia tak mention. So bila tak mention, awak tak boleh pakai maklumat yang dia bagi. So awak kena tengok ini ada bentuk segitiga. Okay, so kita dah tahu kat sini 70. Sini ada 45 yang diberi. Sini 35. So, tolak je lah. 180, tolak 70, tolak 45, tolak 35. Awak akan dapat 30. Bila bermain dengan sudut ni, awak kena tengok betul-betul dia punya bentuk. Okay. Boleh? Boleh. Okay, seterusnya dalam rajah di sebelah, lengkok QPT. QPT. Okey, ni lengkok dia QPT. Okey, sama dengan 3RS. Okey, maksudnya kalau QPT ni adalah salah ni.
Sekejap Okey, kalau lengkok QPT sama dengan 3RS, maksudnya yang ni adalah 3X. Sini adalah X. Sebab RS pendek kan? So RS tu adalah X, QPT tu 3 kali ganda lah. Okey, diberi bahawa QRT 66. QRT 66 sudutnya. QST 26. QST. Mana QST? QST? QST. 26 kecil lah. P kan? QSP. Buku teks apa? QST kan? Okay. Tapi dia punya label salah pula tu. Betul tu. QST juga. Sepatutnya QSP lah ni. Salah. QSP 26. Okey, dan PTS. PTS. Okey, 100. Tentukan RQS. 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 Soalan ni ada silap ke sekejap Okey. So dia nak RQS. Cepat tu boleh congak je tu. Ni maklumat ni. Tengok bila dia minta RQS, RQS. So dia pakai lengkok RS. Okay. Okay, maklumat lengkok RS adalah QPT 3 kali ganda daripada RS. So, lengkok yang ni adalah sudut di sini. Sudut 66. So, 22 lah. 22 lah. Okay. Tahu kenapa 22? Sebab QPT ni dia dah kata 3 kali ganda daripada RS. Kalaulah sudut yang disangkung oleh QPT ni sudutnya adalah 66. Okey, sudut yang disangkung oleh RS mestilah kecil 3 kali ganda daripada 66 ni. Oh, ada 66 macam tu. Dia kan berkadaran. Kalau sini 3X, sini X, maksudnya samalah juga. Kalau sudut kat sini 3X, sudut kat sini X. So 66 bahagi 3, dapatlah 22 darjah. Betul? Betul-betul. Kena tengok betul-betul. Dia mesti, awak mesti kena pakai kalau dia bagi kadaran macam ni. Mesti kena tengok ada kaitan dia. Okey, sebab tu saya kata first kali mesti tengok lengkok RS, apa yang boleh kaitkan lengkok RS, apa maklumat yang dibagi. Okey, seterusnya dia nak TUS, sudut TUS. Oh, TUS. Sini yang kecil ni TUS. Itu kan bucu dengan bucu tak boleh sama. Bucu dengan bucu, apa yang sama tu? Dengan apa? RUQ. RUQ. Berapa Sini. dua Berapa? Dia bucu dengan 52 52? Bucu bertentangan bucu. 92. Dapat 92. Okey, betul? Maksudnya kat sini tadi kita dapat 22. So kat sini awak dapat berapa? 92. 92. Okey, betul. So sini 92 lah. Okey, TPS. 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 Ni
tunjuk lah. Okay. Yang tu 22 je lah cikgu. Yang dekat 100 tu. Kan? Dekat yes, kat sini. Sini 22. Susah pula nak tulis. Okay, 66. 66 tolak 26. PPS. So yang dekat S tu 66 juga cikgu. So jadi 40 lah. Balance dia nak lengkapkan apa? TUS tu. Sini semua 66. Sebab dia pakai QPT kan? So 66 tolak 26 tinggal berapa? 40. 40. So maksudnya untuk segitiga ni siapa yang tak nampak saya keluarkan lah Jawapan ni 40 lah cikgu. Kan? Kat sini dah ada 100 tambah 22. Allah pen ni pula Habis E je cikgu. Tak, dia bukan habis ink, dia dah gila. Dia dah lari. Dia mana ada ink tak tahulah, dia tak boleh dah, dia tak nak detect. Dia dah penat. Okey, maksudnya kat sini 100 dia dah tak nak nampak. Tambah 22. Ya Allah. Okey, yang dekat sini ni bahagian sini 66 tolak 26. So tinggal 40. Dia nak cari sudut sini. Dapat berapa? 40. 40. Okey, sini dapat 40. Okey. So ada yang tak nampak ke? Ada yang tak faham ke? Macam tricky sikit. Soalan ni bang memang kalau awal-awal jumpa memang pening, tapi apa yang penting kalau soalan yang melibatkan sudut pada lilitan bulatan ni, saya nak awak tengok lengkok dulu. Okey, lengkok yang sama saiz sudut dia. Tapi lengkok yang berkadaran, sudut pun berkadaran. Tu maklumat dua benda yang kita pelajari hari ni yang awak kena tahu. Bila lengkok tu sama saiz, okey, sama besar, maka sudut dia sama besar. Kalau lengkok tu berkadaran, maksudnya sudut tu pun mesti berkadaran yang sama macam kadaran lengkok tadi. Okey, pegang dua tu je dulu. Nanti yang seterusnya ada lagi yang melibatkan pusat pula. Sudut pada pusat bulatan pula. So hari ni kita belajar sudut pada lilitan sahaja. Okey, tu pun dah pening kan? Awal-awal kita perkenalkan macam senang. Tapi bila dia dah masukkan dalam bulatan, dia bukan simple macam yang awak fikirkan. Sebab dia dah melibatkan banyak perentas. Bila banyak perentas, macam-macam bentuk boleh keluar. Bentuk segitiga ada, nanti bentuk segi empat pun ada. Belum masuk sisi empat kitaran lagi. Okey, sebab tu awak kena tengok betul-betul. Yang penting, tengok lengkok yang dicangkum oleh sudut tersebut. Okey, baru awak senang nak relatekan dengan yang lain. So, ada apa-apa pertanyaan tak?